aku dalam OR ni, tiba-tiba dengar dia menjerit. Aku cakap, ya apa ni? Okay, dia dekat belakang ni macam, aku tak suka kau. Dewan ni tak ada orang pernah buka aircon tu dengan selamat. Okay, hi guys, welcome back. So untuk episod kali ni adalah satu benda yang agak baru untuk channel aku, dan ini adalah segmen aku panggil segmen Kliwon. Nampak seram kan? Okay, jadi untuk segmen kali ni aku akan share semua pengalaman-pengalaman aku berdepan dengan benda-benda yang tak boleh nampak ni, dan pengalaman ni yang aku rasai live sendiri dan aku berdepan sendiri dengan benda-benda ni. Dan kalau aku cerita sampai hari ni pun aku boleh merembang lagi lah. Alright, so sebelum tu jangan lupa subscribe dulu. Aku bagi 1, 2, 3. Dah? Alright, so ceritanya ini aku bagi ceritanya, aku bagi tajuk Aku Tak Suka Engkau. Permulaan cerita ni kita throwback sikit. Benda ni berlaku pada tahun 2017. Masa tu aku ada satu program dekat salah satu IPT lah. Program ni melibatkan satu Malaysia, ramai yang turun. Dan benda ni sebenarnya kalau aku ingat memang sampai hari ni lah, aku rasa macam aku boleh terasa lah benda-benda tu kat keliling aku. Ceritanya bermula apabila kita orang ada satu program, dan program ni ramailah turun daripada Sabah, Sarawak, Penang turun, Perlis turun, semua negeri turun, dan kita buat dekat satu IPT ni. Dan apa yang berlaku secara basically, program ni dia 4 hari 3 malam. Okay, dan apabila penggerak perlu hadir ataupun perlu datang sehari lebih awal, dia menyebabkan aku ada dekat situ 5 hari ke? Lebih kurang macam tu lah, 4 hari 4 malam macam tu. Dan ceritanya bermula sebaik saja aku sampai nak dijadikan cerita. Hari pertama aku pergi tu hari Khamis kalau tak silap aku. Okay, program tu dia mula hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, dan program tu habis hari Isnin. Dan aku datang as orang kata as a committee. Kau kena datang hari satu hari awal untuk kau set up, untuk kau orang kata mix along dengan kawan-kawan yang kau tak pernah jumpa. Dan itu benda biasa dah kalau korang masuk program. Dan apa yang berlaku adalah pagi tu aku exam dekat college aku. Malam tu aku tak tidur sebab aku nak fokus on my last paper that morning. Dan aku pulun, dan aku habis exam tu tengah hari. Dan habis exam tu tengah hari, aku pun naik kereta dengan sini aku yang drive sebab masa tu dia belum pandai drive. Ada kereta tapi tak cekap lagi. Dan what happen is aku drive dekat dari aku tolak dalam tengah hari pukul 1 macam tu, 1:30 dekat pukul 2, dan aku sampai dekat tempat tu dalam pukul 4. Okay, dan kita orang sampai, orang lain belum sampai. Dan apa yang berlaku adalah aku kena bagi tahu dalam kereta ni kita orang ada 4 manusia, sini aku dan juga 3 orang kawan aku. Okay, dan kita orang memang takkan boleh duduk sekali sebab benda-benda merepek lah. Dan benda tu berlaku apabila kita orang sampai dekat satu dewan, okay, tempat yang kita orang akan berprogram selama 4 hari 4 malam ni. Dan apabila sampai dekat dewan tu kosong. Kita orang pun masuk, pak kereta masuk, aku kunci pintu dan kita masuk. Dewan tu kosong. Dan Dewan Konvo, kau faham lah, Dewan Konvo boleh masuk dalam 2,000 orang, 3,000 orang. Dan aku masuk dalam tu, daripada main pintu tu aku boleh nampak pentas, dan ada 2 side pentas kiri, dan dia macam 3 lah, 1, 2, lepas tu yang ketiga. Okay, dan apa yang berlaku, kita orang punya cakun ni dengan tak bagi salam masuklah dewan ni. Jalan. Nak jalan pun kau nak gimana, tak ada kursi, tak ada apa. Dan aku pun penat hari tu, so macam tak fikir banyak benda. Kita orang naik, kononnya macam kita tengok tempat lah. Dan kita orang pun naiklah pentas. Macam pentas dia besar. Lepas tu kita orang pun pergi belakang pentas. Dan pergi belakang pentas ni memang banyak barang-barang. Ada macam kapet, ada kursi-kursi, kau tahu kursi-kursi chancellor, kursi-kursi VIP.
Dan antara yang menarik dekat situ ada satu piano. Okey, so piano ni pun bila datang 3 ekor beruk ni pun tekan, seorang tekan, seorang tekan, seorang tekan, dapat lagi 3 beruk tekan macam konsert, tapi tak dimain, jeng 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 jeng. Dan habis-habis kita orang tekan, kita orang pun keluar, daripada dewan tu, dan kita orang masuk, kita orang pergi ke asrama untuk check in, letak-letak barang, aku rehat kejap. Maghrib aku keluar balik untuk ke dewan tu, sebab kita orang dapat notis untuk kumpul balik dekat dewan tu dalam pukul dalam lepas maghrib macam tu, 8.30. So lepas solat dekat penginapan, aku pun dah semayang semua, aku pun jalan kaki, gelap-gelap ni jalan kaki pergi dewan tu. Okay, kalau tempat ni memang totally gelap. Okay, so aku memang tak fikir banyak benda. Sebab apa? Hari tu aku penat, aku tak tidur lagi. Lepas tu aku exam, bawa kereta pula petang tu, dan aku sampai dekat situ maghrib. Aku punya sampai dekat dewan tu pas maghrib tu, dengan naluri manusiawi aku yang prihatin, yang ambil berat. Aku fikir macam, kejap lagi orang nak masuk dewan ni, aircon tak ada. So bila tak ada aircon, aku pun pergilah buka aircon. Dan siapa-siapa yang biasa pergi buat program ataupun handle dewan-dewan besar ni, yang buka aircon apa semua ni, kalau korang tahu ada bilik AHU tau. Aku tak tahu masuk AHU tu, budak-budak engineering faham lah kot. Okay, so dekat bilik AHU ni, dia ada dalam tu ada main switch yang simpan switch aircon. So aku pun carilah mana nak buka aircon ni. Okay, mana nak buka aircon. Dan aku ternampak lah bilik AHU ni. Dan di sinilah segala-galanya bermula. Masuk bilik ni, dan kalau siapa tahu bilik AHU ni, dia dalam tu ada kompresor aircon tau, ada chiller aircon. So kalau macam bila benda tu dalam satu, orang kata confined space, bilik yang tertutup, kalau kau on aircon tu, dia akan pressure akan jadi rendah dan pintu boleh tertutup sendiri tau. Okay, so dan apa yang berlaku adalah aku ni bijak. Okay, bila aku bijak ni, aku pun sendal lah pintu tu dengan kerusi. Okay, aku sendal pintu tu dengan kerusi, dan aku pun tekan lah aircon tu. Dia ada kan merah hijau, so aku tekan butang hijau, takkanlah butang merah pula nak on, betul. So aku tekan, dan aku tekan satu. Aku fikir macam, bila aku dah tekan tu, aku tak fikir apa-apa, walaupun aku punya, orang kata apa, naluri kuat mengatakan sesuatu. Okay, dan apa yang berlaku adalah bilik AHU tu bukanlah satu-satunya switch room untuk aircon. Okay, dan aku pun mulalah cari sekeliling yang lain. So sebab aku keluar bilik AHU, aku masih ingat lagi bilik pertama yang aku masuk tu nama dia bilik AHU 4. Okay, bilik AHU 4 ni aku pun bertentangan dengan bilik AHU 4 tu, straight sampai ujung koridor tu adalah AHU 3. Okay, dan aku fikir macam, ada banyak bilik AHU ke? So bila aku fikir-fikir balik, logik lah, sebab dewan sebesar-besar dewan untuk 3,000 orang, ada banyak aircon. So aku pun pergilah bilik seberang tu, aku buatlah yang sama, buka pintu. Okay, tapi bila masuk bilik ketiga ni, aku dah tersedar hati. Aku macam buat tak tahu. Sebab aku macam aku cerita tadi lah, aku memang penat, aku tak tidur lagi daripada semalam study. Lepas tu aku sendal pintu, aku on, dan aku pergi dekat sebelah sana, dan aku cari lagi, aku jumpa bilik AHU 1 dan 2 dekat belah tingkat bawah ni, dekat bawah ni. Dia ada macam belakang sikit dekat tepi dewan. Dan settle yang 1, 2, aku cuba naik atas. Bila aku cuba naik atas, macam jalan-jalan lah, sebab orang kata bilik mesyuarat dekat atas, lepas tu bilik OR dekat atas. OR ni macam operation room untuk kita orang punya simpan komiti, simpan barang. Okay, dan apa yang berlaku, aku ternampak switch aircon yang sama dekat tepi dinding. Dan aku macam, okay, dewan ni ada banyak aircon. So tanpa melengahkan masa, aku pun jadi Indiana Jones, pusing. Aku carilah switch aircon tu. Tap aku tekan, masuk hari kedua. Okay, dan apa yang berlaku adalah hari kedua ni bermula tengah hari. Okay, aku bertugas sebagai biro protokol. So dewan tu memang, orang kata apa, what I say
it happens. So apa benda yang berlaku dalam dewan tu adalah orang kata apa, perjalanannya bila aku yang jaga ataupun susunan atur semua aku yang jaga as biro protokol hari kejadian. Tapi jadi semua barang aku, jadi aku banyak base station aku dekat dalam OR ni. So macam kita orang punya skrip ucapan, barang-barang VIP, so semua dalam OR ni aku simpan, dan printer aku pun dekat dalam OR. Dan benda ini berlaku pada hari kedua perjalanan program. So maksudnya basically hari ketiga aku dekat sana lah. Soalnya program tu dah jalan 1 hari, dah selesai, dan hari kedua. Okey, dan apa yang berlaku hari kedua ni, bila kau tahu lah dah selesai hari pertama, hari kedua ni orang nak makin penat, kau tahu. Orang nak makin penat. Kita pun siapa yang biasa program dia tahulah hari kedua ni macam mana kau berjayanya hari pertama tu, kau dah memang kata bateri kau dah turun banyak walaupun kau tidur, sebab kau tak cukup rehat kalau kau ada program. Dan apa yang berlaku adalah dalam pukul 2 petang aku dalam OR ni tiba-tiba dengar orang menjerit. Bila dah dengar orang menjerit, aku pun keluar daripada OR. Bila aku keluar daripada OR, kau tahu tak, dia macam satu view yang macam tu. Aku macam pernah nampak benda ni berlaku dekat somewhere. Orang kata deja vu, macam tu lah. Okay, dan aku pandang kiri, aku nampak bilik AHU 4 tu. Dan bilik AHU 4 tu, aku macam nak cakap, aku pernah mimpi yang aku pernah nampak bilik tu secara terus. Tapi kenapa pintu bilik tu? Memang aku ingat pintu bilik tu dalam mimpi yang aku pernah mimpi. Dia macam tu punya view, feeling dia. Okay, dan aku pun nampak sini, aku dah macam mengelupur kat tangga. Dia macam nak nangis. Aku tanya, kak apa ni? Lepas tu orang lain cakap, dah. Itu macam ada yang budak-budak lain tu macam dah. Oh, tinggal dia. Lepas tu aku nampak dia macam daripada hujung depan bilik issue tu ada macam budak perempuan lari. Lalu depan OR tu, dia keluar pintu belah sana, dia macam orang lain tangkap dia. Lepas tu dia macam menjerit tau. Okay, lepas tu aku pun keluar tengok. Lepas tu aku nampak dia pun macam orang dah pegang dia, macam dah pegang. Lepas tu dia lepas ngelupur macam tu. Dan aku nak tolong. Kan kita ni tak adalah power sangat, tapi orang kata kalau nak takat tolong pegang, tolong baca ke tu, sikit-sikit boleh lah. Okay, dan tapi dah ramai orang tolong. Dia kata tak apa, biar kita orang settle. Okay, no problem. Aku keluar, dan aku keluar dan aku masuk balik dalam dewan tu. Aku nampak ada seorang lagi kena, tapi dia orang bawa masuk dalam OR. Okay, so macam aku kepala otak aku macam wow, ini dah kenapa. Okay, dan di sinilah benda yang berlaku adalah bila aku masuk dalam bilik tu, orang berpegang tu. So orang dah pasang Yasin, orang ni dah baca ruqyah, orang ni dah montor-montor, dia macam montor-montor. So macam ada yang seorang sini dia menangis tau, ada orang pegang dekat depan OR. Dalam bilik OR ni belah depan tau, dia macam luas bilik tu, tapi belah depan ni dah ada orang pegang. Lepas tu cari relax tenangkan dia. Tapi apa yang berlaku meremang nak cerita. Apa yang berlaku bila aku pergi dekat yang orang kata apa, orang satu lagi kena. Aku baru nak dekat ni tau. Orang tengah pegang ni, dia macam ni. Aku belakang dia tau. Okey, dia dekat belakang ni macam, aku tak suka kau. Macam tu. Aku macam, apa ni? Lepas tu aku macam, aku macam tak tenang ni, meremang sampai hari ni. Okay, so macam sini-sini aku cakap macam, Fik, kau nanti dulu Fik, dia tak suka kau kat sini. Aku cakap, hal tak suka aku? Apa benda aku buat? Okay, tapi dalam kepala tak fikir kau buat dosa hari pertama kau sampai tekan-tekan semua benda tu. Okay, dan lepas tu sini aku cakap, Fik, kau keluar dulu, kita settle kat luar. Okay, so aku pun macam tak adalah keluar terus daripada, orang kata apa, keluar terus daripada OR tu. Aku pergi dekat yang orang satu lagi kena tu lah, macam tolong baca. So macam kita buka lah Yasin baca. Dan skip cerita ni pada malam hari. Okay, benda tu dah settle petang. Okay, dan ada benda yang dia cakap dekat sini aku yang banyak berubat lah. Dia macam sini aku yang uruskan benda ni. Ada orang cakap, benda tu cakap dekat dia, besok aku datang lagi. Kau rasa macam mana? Aku jadi macam, tak senang duduk babe. Okay, aku tak senang duduk. Sebab hari yang pertama jadi ni kira macam hari yang, walaupun hari kedua tapi kira hari pertama jadi tau. Okay, bila aku cakap hari pertama, kau faham je lah ada hari-hari yang seterusnya. Dan dah settle. Bila settle, aku jadi macam
tak senang duduk tau. Rupanya sini aku bagi tahu malam sebelum tu diorang tidur ada yang rasa kena tindih, ada yang dah nampak benda-benda dalam dewan tu. Dan aku pun jadi kau tu cuak lah. Dan paling aku takut adalah diorang cakap dekat dalam OR tu ada tandas tau, tandas kecil. Sebab dia OR ni bilik VIP kita orang pakai yang dijadikan operation room. Sebab bilik tu tak pakai, kita orang guna untuk operation, dan ada tandas. So dia orang cakap dalam tandas tu ada budak kecil. Kau tahu macam tandas ada antara dua pintu tu kan, ada macam tembok kan, ada budak kecil duduk atas tu. Aku punya style aku jenis macam aku tak nak tahu. Aku bukan tak nak tahu, sebab once aku tahu, aku jadi macam kat situ. Sebab aku tak boleh nampak. Tapi bila aku, kau tu bila insting orang akan rasa macam, orang akan cakap kat situ lah, macam tu. Sampai tahap macam tu sekali aku punya, kau tahu punya penakut. Sebab aku boleh tahu benda tu kat situ. Sebab tu aku tak suka scan. Okay. Dan benda ni skip ke malam hari. So malam hari ni ada dua orang maintenance datang jumpa aku. Dia cakap macam ni, Dik, korang pakai dewan ni sepatutnya semalam hari Jumaat. Okay. Tapi korang hari Khamis korang dah masuk dah. Tapi korang pakai aircon kan, dalam surat korang hari Jumaat. So aku pun macam oh ya bang, sorry lah bang, kita orang tak tahu. Saya ingatkan dia orang dah memang booking daripada hari Khamis. Lepas tu sampai soalan dekat aku, siapa yang buka aircon? Budak teknikal aku beritahu, dia ni abang ni bagi tahu. Dia macam tunjuk, junior aku tunjuk dekat aku. Lepas tu dia tanya, kau buka aircon dik? Saya buka bang. Macam mana kau buka? Bukan susah sangat bang, pergi je lah bilik HU on suite tu. Lepas tu dia cakap apa, lepas tu dia orang pandang, ada dua orang ni dia orang pandang sama-sama. Lepas tu dia tanya lagi, macam mana kau buka? Bukan susah sangat bang, saya sendal, saya tekan je lah butang tu. Jadi cakap, kau tahu tak bahaya? Dia cakap, saya sendal pintu tu bang, saya tahu benda tu boleh tutup. Lepas tu dia orang pandang lagi, kau buka sendiri? Buka sendiri lah bang. Dia jeling kat kawan dia, besok kau boleh buka tak? Dia tanya, kau buka semua kan? Saya buka semua lah bang. Lepas tu, besok kau boleh buka sendiri? Boleh lah bang, kalau tak abang nak suruh saya buka, saya boleh je buka. Sebab abang pun dah termasuk lambat kan, sebab dia orang masuk pukul 8. Kita orang start program pagi-pagi, subuh dah dekat situ. Lepas tu dia kata, tapi yang belakang sekali kau buka ke? Ada belakang sekali ke bang? Ada, tapi kau buka ke yang tu? Saya tak tahu pun ada yang tu bang. Okey, tak apa, yang tu kita orang buka lah, kau buka yang lain macam biasa je. Aku tak fikir apa tau masa tu, dan masuk hari kedua, masuk hari ketiga. Okay, hari Ahad tu, apa yang jadi adalah, kan orang cakap benda tu bagi tahu besok aku akan datang lagi ramai. Aku memang menunggu saat tu tau. Maksudnya macam aku memang dah prepare, aku memang daripada pagi tu dah duduk. So maksudnya memang maksudnya phone aku tak berhenti pasang Yasin apa semua. Okay, dan sampai maghrib masa tu. Daripada pagi sampai maghrib tak ada masalah. Lepas tu aku cakap dengan sini aku sembang dengan sini aku macam jalan kat taman depan dewan tu. Alhamdulillah abang, hari ni tak jadi apa-apa. Itulah abang pun syukur sangat tak ada apa-apa. Elok aku cakap macam tu, menjerit kat belakang. Aku macam aku pun cakap, kita orang pun masuk dalam dewan tu, tengok budak-budak tu dah mengelupur. Budak yang semalam kena tu ada something yang dekat dia. Maksudnya macam kau faham je lah, maksudnya dia ada something pada dia. Lepas tu benda yang dekat tak suka benda tu, dan dia orang macam belaga tau. Lepas tu kita terpaksa bawa budak tu pergi surau. Budak tu nak nangis lah. Lepas tu dia orang settlekan budak lain. Yang hari ketiga ni memang 2 orang je tau, tapi dia punya penat tu lain macam. Serius penat lain macam. Maksudnya memang yang kena tu lama. Lepas tu ada 3 orang kot yang kena. So macam ada yang menangis tu settle. Lepas tu kita sampai panggil ustaz tempat tu lah. Ustaz tu bagi tahu. So macam lepas maghrib tu kita pergi sana, tengok dah ada yang teruk tau. Budak yang first kita buat lari tu dah simpanan kereta dah. So tapi dia menangis dalam kereta je. So yang kita orang settle kan dekat dalam dewan ni, dalam OR. So ada facey yang kena, ada penggerak yang kena. So bila panggil ustaz, so lepas tu aku tolong pegang tau. Aku tolong pegang budak tu. Lepas tu macam orang kata, tapi lain kali kau tak ada ilmu, jangan pandai-pandai. So macam aku je sambil duduk biasa aku pegang. Lepas aku pegang, baca, tak aku tekan kaki dia. Habis benda tu tangan aku macam ni tau, tak berhenti 10 minit tangan aku macam ni, gigil macam ni tangan aku. Lepas tu sebelum ustaz tu balik, ustaz
tangan saya tak berhenti ni Ustaz. Lepas tu Ustaz tu baca, dia tarik. Lepas tu tangan aku berhenti menggigil, macam dah okey lah. Lepas Ustaz tu bagi tahu kalau benda-benda macam ni, baca, orang kata apa, kau baca Yasin ayat 9, kau hembus kat tangan, kau macam buat macam duduk. So itu ilmu baru aku kat sana lah masa tu. Dan malam tu malam yang ketiga tu, kita orang kata macam askar, kita orang bawa budak-budak ni, kita orang bawa kita orang punya fesi budak-budak komiti biru-biru ni, kita orang tunggu tepi jalan tau, bawa kereta macam buka lampu. So walkie-talkie kat tangan, kita make sure kita orang hantar budak-budak ni balik dengan selamat. Dah masuk dekat dalam asrama, baru kita orang kumpul balik dekat dewan untuk postmortem and everything. Abang maintenance tu datang jumpa aku lagi, kata kau yang buka aircon. Kata kau tahu tak kau yang punca semua benda ni. Aku jadi macam, apa saya pula bang? Kat sini di dewan ni tak ada orang pernah buka aircon tu dengan selamat. Dia cakap macam tu, kita orang je yang buka. Sebab tu kita tanya kau boleh buka. Dan kau boleh buka, maksudnya kau buka dan benda ni semua jadi. Benda tu tak puas hati. Dan rupanya ada satu lagi bilik yang dekat tingkat 2 tu, belakang sekali tu, orang kata apa, itu dia punya bos paling besar lah. Bos maksudnya tempat tu tak ada orang banyak pergi. Malam yang ketiga tu, kita orang tertidur tau dalam dewan OR tu, punya penat. Okay, kita tertidur dalam dewan OR tu, maksudnya dalam bilik OR tu, kita orang tertidur sebab penat masing-masing settlekan benda ni. Tu sini aku tertidur. Tapi aku macam dah, kata apa, aku sampai buka Yasin kuat-kuat dulu nak tidur. Tertidur dalam OR, memang tak sempat nak balik. So itu pengalaman aku yang aku rasa macam sangat membuka mata aku lah untuk benda-benda ni. Aku banyak belajar kat situ. Lepas tu sini aku yang uruskan benda-benda ni, dia tinggal kereta dia tau kat tempat tu 3 hari. Sebab dia kata apa, dia nak balik, dia jenis boleh nampak sini aku, dia nampak dah ramai sangat tunggu dekat kereta tu, tak puas hati sebab dia keluarkan benda tu. Itu adalah pengalaman aku uruskan benda ni yang buat aku rasa aku tak tenteram lah. Kat sana je aku tak duduk seorang-seorang. Pergi tandas pun aku ajak member aku teman, balik asrama pun aku ajak 2 orang teman, sampai macam tu sekali. Okay, so itu saja cerita aku, pengalaman aku waktu uruskan program dekat salah satu IPT ni. Dan apa korang rasa? Kalau korang ada pengalaman yang sama, boleh share dekat bawah. Dan jangan lupa like video ni, share dan juga subscribe.